Sesuatu yang tak disangka seringkali mendatangi kita. Itukah suratan dalam Sorry gang Man United, but this was coming lah. Berdasarkan apa yang kita dah nampak sebelum ni, aku dah jangka kekalahan, tapi bukan dengan cara memalukan macam ni. Sejarah baru tercipta di Old Trafford, sejarah yang cuma Ole je mampu capai. Aku ada sebut tempoh hari dalam UCL Recap bahawa gol yang Man United bolos selama ni dalam situasi bola mati ataupun serangan balas dalam game Atalanta tu, salah satunya sebiji macam gol Firmino masa Watford kena dengan Liverpool. Tapi aku sendiri takkan berani bermimpi Man United akan kena dengan scoreline yang sama Watford kena atau gol yang identical Atalanta score. Half time je dah 4 biji. Liverpool sempat menganjing tak turunkan Mane dengan Matip yang duduk dekat bench tu. Aku rasa diorang main pun ibarat training game dan masih skor 4 biji sebelum half time, menunjukkan betapa jauhnya level top 3 ketika ini Chelsea, Liverpool dengan Man City dengan pasukan-pasukan lain dalam EPL. Ini adalah kekalahan paling pahit di Old Trafford kepada rival utama diorang. Liverpool ternyata superb. Semalam kita harus akui dari segi stats, numbers akan membuktikan segala-galanya. Juga walaupun mereka tampil dengan star-star yang tak sehebat Man United, Norwich pun tak kena sampai 0-4 half time. Backline Man United yang agak chaotic atau kelang kabut dibantu dengan midfield yang lembik, disiplin permainan yang long lie dan overall persembahan hambar ditambah dengan speed, inovasi dan finishing Liverpool membawa kepada kesimpulan Man United dikokak di laman sendiri. Aku struggle nak tengok macam mana Solskjaer nak recover daripada game ni. Kalau dulu Jose Mourinho pun kena buang lepas kalah dengan Liverpool, kali ni takkan hierarki Man United masih tak nak buka mata. Segala kredibiliti yang Ole ada sebelum ni lenyap weh dalam satu game. Ole's at the wheel lagi ke? I don't think so. Sejarah sikit lah aku bagi. Ini menyamai rekod Liverpool menewaskan Man United pada 19 September 1925 dekat Anfield, but never in Old Trafford. Hari gelap dan sejarah hitam buat Man United akan terus disebut-sebut dan diingati untuk jangka masa yang agak panjang lah. Liverpool dengan Mo Salah harus diberi segala pujian dengan kreativiti mereka, game management, cerdiknya corak permainan mereka dan keinginan paling penting untuk bersaing semua benda yang Man United tak ada semalam. Kau boleh tengok tim Solskjaer dan maybe wow tengok individu dalam tim tu. Tapi apa dia buat dengan diorang masa training aku tak tahu. Mana identiti, mana falsafah, mana understanding. Dalam dunia Pep, Klopp, Tuchel micromanage setiap satu benda yang berlaku atas padang. Oleh bab manage pun aku rasa dia clueless. Cakaplah apa kau nak untuk defend Ole, tapi aku rasa dalam diam korang sendiri akan sedar dia seorang limited manager dari awal lagi. Benda ni terang sangat masa Bruno dapat peluang mula-mula untuk skor dalam game. Ada dua pemain menunggu tak dikawal dalam kotak penalti. Kalau Bruno square bola kat diorang, maybe tap in je. Tapi dia pilih untuk try yang langsung tak on target. Kenapa Harry Maguire dan Luke Shaw boleh main elok dekat England? Kenapa bila perform dengan Man United defend macam Harimau Melaya kena dengan Jordan atau Uzbek itu? Lepas tu kau fikir tentang Greenwood ke Rashford, kalaulah Klopp ke Pep yang coach diorang, bayangkan apa yang mampu diorang capai dengan kebolehan individu yang ada pada mereka. Sancho pun dah makin nampak hamba sekarang di bawah kendalian Ole, sedangkan dekat Dortmund dia superb. Semua ni tak masuk akal. Kenapa pemain-pemain bertaraf dunia macam Pogba sekalipun main macam average player dekat Man United? Pogba lagi satu, masuk 14 minit je, kau fikir apa tu? Tunjuk start dekat kita sampai Mamat tu injet teruk. Kad merah yang kau tak boleh nak argue lah. Ibarat Pogba bagi pesanan kat Ole aku nampak. Kau tengok muka dia lepas dia kena kad merah tu macam mana. Aku rasa ni satu petanda besar bila Pogba tak diturunkan dalam game sepenting ini. Statistik tidak menipu kawan-kawan. Kalau dikira kesilapan yang membawa kepada percubaan ke arah gol Man United, tangga tercorot liga diorang. Tercorot juga untuk tackles dan berada di relegation zone untuk clean sheet dalam semua statistik ni. Dari segi larian dalam game, pemain Man United antara yang paling kurang dan tak ada urgency untuk press pemain-pemain Liverpool sangat nyata. Sebelum kick off ni, aku ada predict Man United akan bangkit sebenarnya, menang 2-1 ataupun seri 2 sama. At least lah, sebab aku percaya Man United selalunya akan bangkit dalam situasi diorang tertekan. Tapi aku pun rasa macam terpedaya weh. Ni baru first game lawan Big Six dan ternyata Man United dibuli. Nampak terdesak, panik, umpama tak dilatih. Aku rasa malu juga sebab aku letak diorang antara top 4 aku dan pencabar title musim ni. Sebab pembelian diorang antara yang terbaik pernah aku tengok dalam transfer window kali ni. Tapi aku lupa weh, Ole yang manage diorang. Gol pertama Liverpool muncul dari situasi nothing bro. Firmino jumpa Salah tak dikawal bahagian tengah dan Salah tiba-tiba ada option banyak nak lepaskan kita one on one. Mana positioning Maguire Lindelof? Sampai Shaw kena masuk cover bahagian tengah. Nampak kelang kabut. Nampak senang sangat macam kesilapan budak sekolah.
Next, minit ke-13, Maguire dan Shaw kelang kabut. Benda yang kau takkan nampak bila dia main untuk England. Kita dapat bola, hantar ke kanan, Trent menunggu, cross tipikal untuk Jota, tunggu dekat far post. Jap, tak ke kau rasa gol yang sama pas Salic skor hari tu game lawan Atalanta? Kau pergi tengok balik kalau kau tak percaya aku cakap. Takkan Ole tak notice benda-benda ni weh? Macam mana kau nak ubah atau perbaiki sesuatu kalau kau tak jujur mengakui ada masalah serius barisan pertahanan Man United? Dalam pada aku menganggap Salah best player in the world, tapi aku sumpah tak expect dia hat-trick dalam game ni. Apa istimewa Salah ni? Bagi aku adalah pace of play dia, larian yang tak kenal erti penat lelah, reading of the game dia, dan of course finishing dia. Last sekali, work rate dia, sesuatu yang Klopp sendiri sering katakan di training adalah luar biasa. Lepas Salah skor hat-trick tu, aku nampak kamera tunjuk muka Sir Alex dah menyampah. Sir Kenny Dalglish pula terbalik, senyum gelak sinis weh. Salah cuma perlukan total 12 minit je nak hat-trick, dari minit ke-38 hinggalah minit ke-50. Gol pertama Salah memang tipikal area Liverpool suka attack dari near post belah kanan tu kan. Dan bola recycle balik, kita sekali lagi terlibat dan Salah clinical. Gol kedua dia turn Jota pula fit Salah dalam situasi player Man United tak pressure langsung. Tapi gol ketiga aku kena kredit Hendo lah. What a pass kepada Salah di antara pemain-pemain pertahanan Man United. Dan finishing Salah memang next level. Terlalu tenang walaupun De Gea dah besarkan diri dia. Insiden Ronaldo tu guys, aku minta maaf. Aku hampa sebenarnya. Aku disappointed. Aku minta maaf lah cakap kalau player lain silap-silap dah kad merah weh. Kau nak argue dia sepak bola. Aku sendiri fan Ronaldo. Aku fanboy dia. Tapi hari ni aku sedikit kecewa dengan tindakan dia. Kau leader juga dalam dan luar padang. Curtis Jones ni budak kecil yang mungkin jadikan kau idola, dah terbaring kot. Kau nak sepak lagi bola kat perut dia benda. Tak kepikir member boleh senak ke, termuntah ke, tak pun injured ke. Sumpah tak gentle Ronaldo. Maaf cakap, no excuse. Aku tak faham macam mana ref Anthony Taylor yang berasal dari Manchester boleh mengadili game ni. Setakat bagi kad kuning je. Konon CR7 play the ball, tapi atas dasar intensity dan rivalry game ni, ia satu tindakan yang memalukan dan melanggar adat sportsmanship. Lagi-lagi sebab engkau legend dalam game. Dan bukan sekali, 2 kali sepak bola ketika Jones dah tersungkur. Ketika itu whistle pun aku dengar dah dibunyikan. Robo and the gang serang lah, memang patut lah kan. Tak ada maaf lah sama ada kau legend ke tak. Selain tu Bruno tackle keras, Fred high boot ibarat Griezmann dalam UCL hari tu lawan Liverpool. Sekadar kad kuning Pogba pun mula-mula kasih yellow card je. Nasib baik ada VAR. Shocking weh Anthony Taylor. Walaupun Chelsea fans mungkin aku rasa dah lali dengan perangai dia. Apa-apa pun guys, hashtag Ole out tu bukan lagi sekadar benda trending lah, tapi kewajipan bagi aku kalau kelab ni nak pergi jauh. Dari semua aspek dia hancur sebagai pengurus dan ini adalah job yang terlalu besar untuk dia. Kalau dulu susah, sekarang tugas lagi berat weh untuk dia kembalikan keyakinan, and he is not the man for the job bagi aku. Ole ni kalau aku photostat muka dia tiap game termasuk game ni sekali, sumpah kau takkan nampak apa-apa perbezaan. Sama je, no instruction, no plan B, nothing. Sentiment ni aku rasa dikongsi ribuan fans Man United kan yang meninggalkan stadium awal masa half time tu. Oh by the way, dalam diam Salah dah skor 15 goals dalam semua pertandingan musim ni, 10 gol berturut-turut dalam 10 game. Semakin menjadi season yang mungkin bersejarah dalam kerjaya Mo Salah dan maybe target perbualan Ballon d'Or next year kot. Ada lagi, dia pemain pertama pasukan lawan skor hat-trick di Old Trafford dan mengatasi Drogba kini sebagai penjaring terbanyak dari Afrika dalam EPL. Kesimpulannya guys, Ole disekolahkan Jurgen Klopp. Chelsea 7, Norwich 0. Aku start dulu nak cakap kesian lah siapa-siapa ambil Harvard dalam FPL. Siap captain lagi. Memang tak jangka Mamat tu blank kan. Dia main false 9 elok je sebenarnya, tapi tak ada luck lah nak score ataupun assist kali ni. So kita bersabar je lah ya. Mason Mount menamatkan badi 25 game tanpa sebarang jaringan apabila menjadi pembuka dan penutup selera Chelsea yang membuktikan no Lukaku no problem, no winner no problem. Seawal minit keempat kau dah nampak Tuchel meltdown weh tepi padang. Macam tak puas hati je. Komplain dekat bench lah apa bagai. Tapi dia nampak seksa sebab gameplay Chelsea dia rasa macam tak perfect lah waktu tu. Dia tak puas hati dengan Hudson-Odoi, bab pressing, urgency, masuk ke dalam box lawan. Tuchel sendiri akui kan, Hudson-Odoi ni bakat semula jadi yang tak boleh kekal di takuk yang sama untuk jangka masa panjang. So dia anggap ini kira macam peluang lah untuk dia buktikan kemampuan dia. Dia siap bagi cabaran 250 game Hudson-Odoi kena menyelah untuk dikira sebagai regular dalam tim Tuchel ni. Selama ni dia umpama utility player je, main right wing back sebab dia versatile kan. Tapi hakikatnya dia seorang winger yang mampu bagi mimpi ngeri weh buat pemain pertahanan lawan. Selang 3 minit lepas tu Reece James punya turn pula kena sound. Isu sama, tak nampak agency, pressing and push forward awal-awal tu. Tapi dia sendiri mungkin tak jangka lah reaksi ganas dari anak-anak buah dia yang bakal menyusul lepas kena maki tu. Kalau korang nak tahu Tuchel dengan Daniel Farke ni, pengurus Norwich, ada sejarah sikit. Dulu kat Borussia Dortmund member rapat dan nampak ketara persahabatan tu bila diorang jumpa before game start.
Nampak mesra semacam kan. Tapi Daniel tu aku kesian sebab tak tahu plan Tuchel dalam diam nak lauk tim dia. Sumpah game ni nampak macam perlawanan pertunjukan pre-season je weh. Tanpa kehadiran Lukaku dan Werner, nampak macam tim made in Chelsea je. Sebab kebanyakan yang beraksi dalam kesebelasan utama adalah local players kan. Bila Loftus-Cheek masuk je, nampak terus tengah daripada tim semua budak-budak bekas akademi Chelsea. Korang ingat lagi tak zaman pemain Chelsea semua import sampai tak ada starting 11 tempatan English player? Well, kesemua penjaring kali ni kebetulan English players dan sudah pasti menggembirakan Southgate yang datang tengok game. Cuma Chilwell je bukan budak akademi Chelsea lah. Mason Mount memulakan kempen EPL seperti mana dia perform dekat Euro 2020, agak hambar. Namun dia tembus balik weh, sekali harung, semua dalam satu game. Bermula minit ke-8, satu hantaran pendek Jorginho kepada Mount yang drive bola celah kangkang pemain Norwich yang kena tiang kiri sebelum masuk menewaskan tim Krul. Jorginho terus membuktikan kenapa dia layak menang FIFA Ballon d'Or dengan work rate dia serta gandengan bersama Kovacic di kawasan tengah langsung tak bagi muka dekat Norwich. Lepas tu turn Hudson-Odoi pula minit ke-18. Kovacic punya pass sharp gila dengan timing perfect jumpa Hudson-Odoi belah kiri. Guna speed dia one on one dengan goalkeeper. Finishing yang cukup klinikal weh untuk gol kedua Chelsea. Reece James pula minit ke-40. Hasil through ball Mason Mount juga assist untuk satu chip yang tenang. Dalam situasi tim Krul bekas penjaga gol Newcastle merebahkan badan dia depan kau. Striker pun kadang-kadang tak boleh score macam tu weh. Masuk second half, aku duk fikir Chelsea nak chill ke, kasih can kat Norwich ke main bola. Tapi tidak. Minit ke-57, Chilwell dah sasar nak join the party. Dia skor gol ketiga dalam 3 perlawanan EPL dan keempat dalam 5 game keseluruhan. Lepas kena pulau awal-awal lah itu sebab Tuchel banyak kasih Alonso je main kan. Kovacic punya awareness nak release bola sebelah kiri dan Chilwell rembat ke seberang far post. Ngam untuk gol keempat Chelsea. Wow. Ada lagi ni belum settle. Hudson-Odoi lagi minit ke-63, cross masuk kotak penalti ditampan Max Aarons, memperdayakan goalkeeper sendiri untuk gol kelima Chelsea. Kau dah kena 5 biji, masih nak buat kerja gila? Damage limitation je lah kan kalau kau player Norwich. Ini tidak. Ben Gibson buat hal lagi, dah kena cut tapi berani pula langgar James. Terus kena kad kuning kedua, diarahkan keluar padang. Dah kena 5 biji, lepas tu main 10 orang, memang nampak makin terdesak ah. Magnus Norman dah start terjun ala-ala Pandalela Rino. Fulfilling dia pula keeper sedangkan kau pemain tengah. Ref kasih penalti, dah Mount pula. Mula-mula ambil Krul save tapi VAR kata Krul tak berdiri atas line. So bila kau bagi dia peluang kedua, dah sasar Mount tak fikir banyak, confirm rembat tengah-tengah je lah kan. Mudah untuk gol ke-6 Chelsea dan gol kedua dia dalam game. Last goal bila Loftus-Cheek dari belah kanan drive dan square bola untuk Mount, tap in, hat-trick. Too easy. Pengakuan Daniel Farke lepas game dah macam pengurus yang reda Norwich akan kembali ke Championship. Dia sendiri akui mereka tak cukup bagus untuk main level EPL, tak cukup pantas untuk press dan bertahan, senang sangat bagi balik possession, decision making teragak-agak. Weh, Ozan Kabak tu lubuk Hudson-Odoi berkali-kali weh. Aku macam tak percaya pula dia main 9 game untuk Liverpool musim lepas, siap main UCL lagi kot. Nasib baik tak ambil terus lepas pinjaman tu. Klopp cerdik. Minus 21 sekarang perbezaan jaringan Norwich tanpa sebarang kemenangan di tempat tercorot Liga. Cuak pula aku Newcastle kena hadap Chelsea minggu depan St James Park. Tak minta lah Chelsea kasih can. Chelsea kini ada 18 penjaring berbeza, so memang tak ada isu lah. Tak ada Werner ke Lukaku sementara ni. Kesimpulannya, ini adalah Tuchel Masterclass. Champions of Europe main macam nak warning je top 4 lain tentang squad depth mereka. Brighton 1, Man City 4. Tak sia-sia ambil Phil Foden dalam tim FPL aku, dapat juga 18 poin dari dia. Rasa macam Pep mula-mula dengar macam ni tau. Apa? Chelsea skor 7 biji? Jap. Terus bantai 3-0 first half. Tapi lawan jauh beza lah Brighton kan, antara pencabar top 4 kot sebelum ni. First half tu mental weh. Cara Man City bully Brighton dengan 9 shots. Paling banyak antara semua tim EPL musim ni. Walaupun tak sampai angka 7, tapi padu jugalah bantai tim yang jauh lebih kompetitif dari Norwich ke Watford ke dengan 4-1 akhirnya kan. Punca tak sampai angka 7 tu sebab Brighton bangkit second half. Phil Foden skor 2 biji, walaupun salah satu tu mungkin nasib baik sebab Jesus yang rembat deflect kena dia masuk, tapi aku rasa Bernardo Silva sekali lagi yang jadi tunjang utama serangan Man City. Jack Grealish nampak smooth gila. Belah kiri tu beberapa kali cut in, cut back bagai. Gabriel Jesus jadi workhorse bila dia main sebagai right winger, siap turun bertahan lagi. Betul lah kata Pep kan, hampir setiap pemain dalam pasukan City ni boleh main beberapa posisi berbeza kalau perlu. Brighton ni kira tim yang sangat organised, tapi City sapu dorang kau-kau first half tu. Kalau fikir balik siapa yang main false nine dalam game-game sebelum ni, Club Brugge Foden, lawan Burnley Sterling, lawan Liverpool Grealish, dan kali ni roulette pusing balik dekat Foden. Dahsyat Pep ni. Apa yang buat susah untuk play Brighton mark diorang adalah faktor pemain City kerap kali drift in and out of position dalam game yang menyukarkan tugas anak-anak buah Graham Potter ni.
Lepas 5 minit Cancelo try near post tapi Sanchez dapat baca. Lepas 10 minit pula nampak macam City dah score. Biasa orang buat bicycle kick nak score kan, tapi Luis Dang terpaksa buat nak selamatkan bola lepas garisan gol Brighton ni. Tak tunggu lama pun, minit ke-13 Sanchez try kutip bola tapi dicabar Jesus dan jatuh kepada Bernardo yang hook bola balik ke kawasan gol. Dan tap in senang untuk Gundogan yang memang suka skor lawan Brighton ni. Sanchez nak claim kat ref kena foul tapi ternyata Jesus tengok bola je, tak langgar dia pun kan. Aku rasa Sanchez macam langgar Jesus, bukan Jesus langgar Sanchez. Phil Foden katanya main false 9 atas kertas, tapi kalau kau tengok movement dia dalam game, maai merata-rata. 34 passes, 1 assist, 1 ada chance created, 8 shots, 2 goals. Cerita bab Foden ni masuk minit ke-28, counter attack clinical dari Bernardo ke Grealish yang square untuk Foden score gol kedua game. Typical team goal Man City lah. Waktu ni City dah mula enjoy. Dari sebelah kiri lagi Grealish dah try, Sanchez muntah kepada Jesus, rembat, ditampan Foden, mengelirukan Sanchez. Gol ketiga City sebelum half time. Dekat Stadium Amex ni, kalau korang nak tahu, kawasan media dia, kalau korang nak lalu tu, akan nampak tau beberapa gambar dekat dinding. Salah satu adalah kemenangan Brighton kat atas City musim lepas. Setelah ketinggalan 0-2, bangkit menang 3-2. So aku yakin diorang mesti fikir kan, kita try lah comeback. Dan ternyata persembahan separuh masa kedua tu buat aku tak senang duduk. Perubahan formasi Potter dari 4-4-2 ke 4-3-1-2, walaupun dalam game lain biasanya dia main back 3 dengan adanya Shane Duffy, tapi kali ni dia sekadar panaskan bangku, mungkin sebab faktor speed attacking players Man City aku rasa. Shane Duffy tak main. City macam tergamam weh bila aku tengok Cucurella tu asyik hantar cross dia dari belah kiri, dan ada satu masa tu attacking non-stop dalam box City. Banyak juga chances created set piece, antaranya Pascal Gross minit ke-55, 60, Trossard pun ada try yang nampak bahaya, tapi diorang terpaksa menunggu sampailah minit ke-80. Pemain gantian Enoch Mbuepu dijatuhkan Edison dalam kawasan penalti. Penalti dihadiahkan kepada Brighton. McAllister step up, score gol pertama Brighton. Masa tu aku duk fikir, alah sekadar sagu hati je lah kan, tak mungkinlah Brighton boleh bangkit dengan Man City kot. Tapi ada momen yang Brighton buat Man City cuak agak lah dengan larian-larian bahaya melepasi 2-3 pemain, tarik Lamptey yang ternyata satu kehilangan besar selama ni untuk diorang. Adanya dia lepas ni, confirm Brighton akan menjadi prospek berbeza weh. Pep cerdik masukkan Fernandinho, kemudiannya masukkan Mahrez, ternyata mengubah nasib mereka. Foden pun redor, tak dapat hat-trick, so dia feed lah bola pada Mahrez dalam position one-on-one dengan Sanchez untuk skor gol keempat City. Gol ke-7 peribadi Mahrez musim ni, sekaligus menamatkan sisa-sisa kebangkitan Brighton kali ni. Aku rasa lawan mana Brighton main second half tu, kena akui tim Pep ni dari planet yang berbeza. Diorang ni memang ikut suka hati diorang je. Bila nak switch on and off game diorang, City kini unbeaten dalam 8 perlawanan EPL. Man of the match aku Phil Foden. Foden punya padu sampai Potter pun puji dia weh. Cuma aku tunggu Southgate je bila nak letak dia dalam kategori pemain wajib dalam kesebelasan England. Tak cerdik lah kalau kau ada asset macam dia. Panaskan bangku je macam Euro 2020 itu. Kesimpulannya guys, walaupun kena bantai 4-1, team spirit dan never say die attitude ni lah yang aku nak tengok dalam tim kesayangan aku, Newcastle. Sebagai fan Newcastle, inilah yang selama ni kita kehilangan dari tim kedalian Steve Bruce. Ini je kita minta selama ni. Kalah tak apa, janji kalah bermaruah weh. Aku rela kalah 4-1 sekalipun kalau tim aku main macam Brighton main second half tu. Okay Dan, luahkan perasaan. Sorry aku lari topik jap. Next, lain-lain result. Menyaksikan Arsenal kick off pagi Sabtu bangkit menewaskan Aston Villa 3-1 selepas kehampaan seri dengan Crystal Palace. Selasa 2-2 dan 0-0 dengan Brighton sebelum international break. Thomas Partey menanduk masuk gol pertama, Aubameyang skor sebelum half time, itu pun nasib baik, rebound dari Save Martinez. Dan tiba-tiba cemas bila pemain gantian Jacob Ramsey dapat balik SPG untuk Villa lewat dalam game sebelum Smith Rowe menambah gol ketiga dan extend rekod tanpa kalah Arsenal ke 6 perlawanan sekarang. Sesuatu yang boleh menceriakan lah fans Arsenal buat sementara ni, sebab semua attention sekarang ni bukan agak kurang dekat Man United. Kekalahan ketiga berturut-turut untuk Aston Villa. Newcastle United bertandang ke Crystal Palace, misi tak kalah lah sekurang-kurangnya, dan bernasib baik sebenarnya tak pulang dengan tangan kosong. Dapat juga seri satu sama. Gol tandukan Benteke dulu, letak Palace di depan sebelum Callum Wilson bicycle kick dari nowhere weh. Padahal tak ada create chances pun Newcastle. Tiba-tiba dapat gol penyamaan. Nasib baik gol kedua Benteke hujung game kena batal sebab ada tarik-menarik berlaku sebelum gol tu masuk. Kalau tak, dah confirm kalah lagi weh. Terima kasih lah bah. Last Kopek, West Ham teruskan momentum, clean sheet lagi menewaskan Spurs 1-0 dekat London Stadium. Gol tunggal Antonio minit ke-74, condemn Nuno terus kepada satu lagi kekalahan kepada rival dari London. Dah ke dengan Chelsea, dengan Arsenal. Now West Ham pula, Kane and Son try hard tapi tak banyak chances created. Sekali lagi punca dan senang sangat bocor Romero dekat barisan pertahanan tu. Selain Emerson Royal yang aku rasa tak offer apa-apa pun dari segi attacking dia ataupun sebagai seorang wingback, West Ham kini kedudukan top 4 EPL. Okay guys, itu je sempat aku cover geng. Kalau korang enjoy, aku minta tolong support channel aku, subscribe, like, share sekali please. Raikan pendapat berbeza di ruangan komen, agree to disagree kalau tak sehaluan dengan siapa-siapa. Dan jangan serik, layan Burn TV.